Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ezi Azlili binti Muhammad Nur. Video ini adalah berdasarkan tugasan 1 untuk kursus Legal Aspect in Educational Management di bawah bimbingan pensyarah Dr. Khaliza binti Saidin. Untuk tugasan ini, saya akan membincangkan mengenai 2 undang-undang yang berkaitan di dalam bidang pendidikan, iaitu Negligence at School dan Law of Natural Justice. Baiklah, sistem persekolahan di Malaysia berpandukan kepada Akta Pendidikan 1996, iaitu Akta 550 dan Ordinan Pelajaran 1950, 1952, 1957 dan 1959. Dalam melaksanakan tugasan seharian, pengetua dan guru besar hendaklah memastikan semua undang-undang dan peraturan-peraturan dipatuhi. Pematuhan ini melindungi para guru daripada didakwa oleh pihak-pihak tertentu. Justru, semua pihak perlu mengambil tahu dan peka tentang semua peraturan dan undang-undang yang termaktub. Terdapat 2 jenis undang-undang yang berkaitan dengan guru dan pengurus sekolah, iaitu undang-undang bertulis dan undang-undang tidak bertulis. Namun, penulisan ini memfokuskan kepada undang-undang tidak bertulis, iaitu undang-undang Tort, Law of Torts dan undang-undang hak asasi, Law of Natural Justice. Baiklah, kita lihat undang-undang yang pertama, iaitu Law of Torts atau Undang-Undang Tort. Menurut Kamus Undang-Undang Blackstone, Undang-Undang Tort didefinisikan sebagai sebahagian daripada bidang undang-undang yang melindungi seseorang individu daripada kesalahan sivil, persendirian ataupun kecederaan. Undang-Undang Tort melibatkan aspek kecuaian. Manakala, Kamus Random House mentakrifkan kecuaian sebagai kegagalan mengambil tindakan berjaga-jaga untuk melindungi individu lain seperti mana yang dikehendaki oleh undang-undang. Tort sebenarnya berasal daripada bahasa Perancis yang bermaksud memudaratkan. Dalam bahasa Latin, ia disebut sebagai tortus. Dalam bahasa Inggeris pula disebut twisted. Di Malaysia, Undang-Undang Tort merupakan peruntukan mahkamah bagi mengubati atau membayar ganti rugi kepada individu yang mendapat kerugian atau kejderaan akibat perbuatan seseorang. Kerugian atau kecederaan adalah termasuk kecederaan fizikal, kecederaan emosi, kerosakan harta benda dan kehilangan harga diri, maruah atau nama baik. Kita lihat kepada prinsip tort. Prinsip tort adalah setiap manusia bertanggungjawab terhadap apa-apa tindakan yang mengakibatkan kerugian atau kecederaan kepada pihak lain. Terdapat 2 jenis liability tort, iaitu tort yang diniatkan sengaja dan tort kecuaian tidak sengaja. Tort yang diniatkan adalah apabila seseorang atau sesuatu pihak melakukan sesuatu tindakan untuk mendatangkan kecederaan. Dalam konteks sekolah, biasanya ia merujuk kepada tindakan guru dalam pelaksanaan disiplin dan hukuman ke atas pelajar. Manakala tort kecuaian, negligence, adalah melakukan sesuatu yang biasanya tidak dilakukan oleh seseorang manusia waras dalam satu-satu keadaan yang sama. Kita lihat konteks kecuaian di sekolah. Dalam konteks pendidikan, aspek kecuaian guru berpunca daripada konsep
berjaga-jaga dari segi undang-undang yang dipertanggungjawabkan kepada guru. Dalam pada itu, kecuaian guru selalunya dikaitkan dengan kemalangan atau kecederaan yang menimpa pelajar dan mengakibatkan kerugian yang terpaksa ditanggung oleh pelajar tersebut. Contohnya seperti mata buta, retak tengkorak kepala, patah tangan ataupun kematian. Apabila mahkamah memutuskan bahawa wujud liability guru dalam sesuatu kejadian, guru terpaksa membayar denda dalam bentuk ganti rugi, khususnya kepada ibu bapa pelajar tersebut. Oleh kerana pelajar adalah merupakan kanak-kanak yang berumur kurang daripada 18 tahun dan belum mencapai usia dewasa untuk hadir ke mahkamah, maka tindakan mahkamah akan diwakili untuk dikemukakan oleh ibu bapa atau penjaga yang paling rapat. Terdapat 4 elemen yang perlu dibuktikan oleh plaintiff, iaitu pelajar sebelum seseorang defendant yang merupakan guru dianggap cuai melaksanakan tugasnya. Kecuaian terhadap 4 elemen ini boleh menyebabkan seorang guru disabitkan kesalahan dengan menyebabkan kecederaan kepada plaintiff. 4 elemen tersebut adalah dari segi kewajipan berjaga-jaga dimungkiri, plaintiff mengalami kerugian dan terdapat hubungan rapat antara tingkah laku bagi elemen yang pertama, iaitu kewajipan berjaga-jaga, ia adalah mudah untuk dibuktikan. Ini adalah kerana guru dan sekolah mempunyai tanggungjawab in loco parentis, di mana ibu bapa yang menghantar anak mereka ke sekolah telah menyerahkan peranan dan tanggungjawab kepada guru bagi menjaga, mengawasi dan mendidik anak-anak tersebut. Guru dan sekolah berkewajipan untuk menyediakan penyediaan yang munasabah terhadap pelajar mereka sebelum, semasa dan selepas waktu persekolahan. Darjah penyediaan bergantung kepada umur, bilangan murid, tahap keselamatan aktiviti, peralatan yang digunakan berbahaya atau tidak, dan kualiti pelajar sama ada telah mempunyai rekod disiplin ataupun tidak. Elemen yang kedua, iaitu kewajipan berjaga-jaga dimungkiri apabila guru mendedahkan dan membiarkan pelajar kepada situasi yang berbahaya. Kewajipan berjaga-jaga juga dianggap dilanggar jika guru tidak melakukan sebarang tindakan untuk mencegah dan mengelakkan kecederaan. Di samping itu, guru juga dianggap cuai jika tidak memberikan arahan yang jelas dan mencukupi ketika membuat persediaan untuk melakukan aktiviti yang berbahaya. Guru juga bertanggungjawab untuk memberikan amaran kepada pelajar tentang sesuatu risiko kecederaan semasa pelajar mengambil bahagian dalam sesuatu aktiviti yang berbahaya. Sekiranya amaran diberikan namun pelajar masih mengingkari arahan tersebut, maka perbuatan pelajar itu dianggap sebagai kecuaian sertaan. Kecuaian sertaan merujuk kepada suatu keadaan di mana pelajar sendiri dikatakan telah bertindak cuai dalam melakukan sesuatu perkara. Pelajar tersebut bertanggungjawab terhadap kemalangan yang menimpa dirinya sendiri dan seterusnya mungkin mengakibatkan kecederaan atau kematian. Aspek kecuaian guru juga melihat kepada kualiti arahan yang diberikan kepada pelajar dalam usaha untuk mencegah kecederaan yang boleh diramalkan secara munasabah. Sesuatu arahan merupakan arahan yang berkualiti jika ianya jelas, tepat dan menggunakan bahasa yang mudah difahami. Bagi elemen yang ketiga, iaitu elemen plaintiff mengalami kerugian, mahkamah akan membuktikan bahawa sebarang tindakan yang dilakukan oleh guru
akan atau mungkin mendatangkan musibah seperti kecederaan, kemusnahan harta benda, kehilangan harga diri atau maruah pelajar tersebut. Elemen yang keempat adalah terdapat hubungan yang rapat antara tingkah laku defendant dengan kecederaan fizikal plaintiff. Dalam kes kecuaian guru, mahkamah juga akan membuktikan bahawa terdapat hubungan yang rapat antara tingkah laku defendant dengan kecederaan plaintiff, sama ada kecederaan ringan ataupun kecederaan berat. Dalam tort, plaintiff mesti membuktikan bahawa tindakan kecuaian defendant menyebabkan kecederaan kepada plaintiff. Baiklah, kita lihat undang-undang yang kedua, iaitu Undang-Undang Hak Asasi. Keadilan hak asasi umumnya dianggap sebagai standard keadilan minimum yang harus dilaksanakan dalam setiap proses membuat keputusan oleh pegawai pentadbiran. Ia digunakan untuk melindungi hak dan kepentingan orang atau pihak yang mungkin dikenakan tindakan oleh pegawai pentadbiran. Dua konsep utama keadilan hak asasi iaitu Audi Alteram Patrum dan Nemo Judex in Causa Sua. Prinsip Audi Alteram Patrum juga dikenali sebagai hak untuk didengar, right to be heard. Audi Alteram Patrum terbagi kepada dua komponen iaitu perlu diberi notis, need to give notice, dan perlu diberi percubaan, need to have trial. Melalui prinsip ini, peluang diberikan kepada orang yang dituduh untuk membela diri. Peluang untuk membela diri ini harus diberikan dengan sempurna dan mencukupi bagi memberi peluang kepada pihak yang dituduh agar betul-betul bersedia untuk membuat pembelaan terhadap tuduhan. Antara komponen di bawah prinsip Audi Alteram Patrum yang perlu dipatuhi bagi memastikan peluang pembelaan diberikan secara adil ialah memberikan notis dakwaan yang jelas tentang kesalahan atau dakwaan kepada pihak yang dituduh sebelum perbicaraan. Masa yang munasabah diberikan kepada pihak yang dituduh untuk membuat hujahan ke atas kesnya. Pihak yang dituduh harus diberikan hak untuk mengetahui dan mendapatkan semua maklumat atau keterangan yang akan digunakan semasa membuat keputusan. Selain itu, pihak yang dituduh juga harus diberikan hak menyoal saksi, diwakili peguam, hak diberitahu keputusan dan dinyatakan keputusan serta hak untuk merayu dan didengar semula. Hakim mesti mendengar hujah daripada kedua-dua pihak. Konsep yang kedua pula adalah Nemo Judex in Causa Sua atau peraturan tidak berat sebelah atau bias. Mengikut prinsip ini, seseorang tidak boleh menjadi hakim dalam tindakannya sendiri. Dan keadilan bukan sahaja perlu dilakukan, malah perlu ditunjukkan bahawa ia berlaku. Perkara ini terpakai bukan hanya kepada pihak hakim atau pengadil sendiri yang terlibat dalam kes berkenaan, tetapi ianya memadai sekiranya hakim atau pengadil tadi ada kepentingan dalam kes tersebut. Hakim yang ada kepentingan dalam sesuatu kes tidak boleh mengadili kes tersebut. Pihak yang mengadili kes seperti hakim dan penjawat awam yang mempunyai kuasa budi bicara untuk membuat sesuatu keputusan perlulah bebas daripada membuat keputusan yang berat sebelah atau wujud prasangka. Pertimbangan yang berat sebelah atau bias berlaku apabila hakim mempunyai kepentingan keuangan terhadap kes
atau mempunyai hubungan pertalian sebagai kawan dan keluarga atau bias polisi. Seseorang yang membuat polisi undang-undang tidak boleh menjadi hakim. Isi kandungan keadilan asasi boleh berubah mengikut kesesuaian dan boleh berbeza-beza. Yang penting ialah kepentingan pihak terlibat perlu diambil kira dan dicapai tanpa berat sebelah dan selepas peluang yang secukupnya diberikan kepada pihak yang berkenaan untuk membentangkan kesnya. Kesimpulannya, pengetahuan undang-undang amat perlu diketahui dan difahami oleh semua warga pendidik kerana ia membantu dalam membuat keputusan yang tepat dan memberikan keyakinan kepada pentadbir sekolah dalam mengurus sekolah mengikut perundangan dan peraturan yang betul. Peraturan dan undang-undang sekolah harus disampaikan dengan jelas kepada guru-guru, kaki tangan, ibu bapa dan pelajar melalui mesyuarat agung, edaran maklumat dan juga buku panduan sekolah. Memandangkan operasi sekolah melibatkan aspek perundangan, maka amat jelas bahawa perundangan adalah suatu elemen yang sangat penting kepada sesebuah sekolah. Justru warga pendidik perlu mengetahui dan mematuhi segala peraturan yang termaktub supaya tidak didakwa atas apa-apa kesalahan dan kecuaian kerja. Sekian, terima kasih.